Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini subuh. Apa nak bicara tentang soal fikir, konsep fikir ya. Kita adalah satu-satunya makhluk yang boleh berfikir. Ikut sains, ikut nas, tak ada makhluk lain. Kita lihat pada yang nyata diri kita. Dan kita perhati fikiran kita. Kita sedar, kita mampu berfikir. Sejak kecil lagi. Sejak kita bayi lagi, kita walaupun belum sekolah ke atau belum diberitahu ibu bapa ke, kita perhati tu budak sendiri. Mungkin kita tak sedar masa kita umur 1 tahun, 2 tahun. Tapi itulah kita. Kita pernah keluar dari perut ibu kita. Kita dalam keadaan bayi. Kita dalam keadaan, kita kata prasadar. Ada, sedar tapi tak perasan. Tak boleh lagi bicara. Tapi lama-lama ibu bapa kita ajar bicara. Tapi cuba renung, jika ibu bapa lambat ajar kita, atau kita tak ada diberi perhatian oleh orang tua, masa kita kecil, bagaimana keadaan kita? Apakah kita dapat fikir dan sedar tentang bezanya diri kita dengan orang lain, keakuan? Boleh dikatakan aku atau ego, konsep yang pertama sekali wujud di atas seseorang bayi kecil. Terus mesti ada kesedaran. I am I, you are you. Aku. Tengok budak tu bergaduh, rampas permainan, menangis, mau perhatian. Jadi aku tu, diri kita sebenarnya. Apa yang kita cerita tentang manusia ialah diri kita. Kerana diri kita itu manusia lah. Walaupun kadang kita tak perasan, walaupun kita dalam fikiran kita terpisah daripada bumi, daripada badan. Banyak orang bila bicara sesuatu tu seolah dialah benda yang dia bicara. Dia cerita satu negara. Kenapa dia suka cerita negara England, di Oxford? Kerana dia nak jadi macam tu. Dia nak label. Manusia ni, dia ada satu, dia boleh transpose projek. Bila kita fikir, otak kita boleh melayang ke satu tempat. Ada orang nak terbang keluar dari badan dia. Dia kata dia nak astral projection. Saya kata, you nak pergi mana? Kerana dalam imajinasi anda boleh pergi mana anda pun. Anda nak pergi bulan. Anda nak pergi matahari tak terbakar. You bayangkan. You ambil data dia. Kerana segalanya data. You nak jadi perempuan tak payah tukar. Otak ini boleh lakukan. You nak jadi orang putih. You nak jadi orang hitam. Inilah power fikiran. Mimpi. Kadang bila mimpi, baru tadi bangun, tak teringat mimpi, 10 saat yang pertama orang kata kita ingat mimpi. Prasadar. Tapi bila kita tak cuba fikir apa yang aku mimpi tadi, akan lupa. Cepat lupa. Dia dalam keadaan yang mungkin kita kata transient, dia bergerak. Jadi, otak kita, itu lagi satu. Manusia tak dapat tahu mana duduk fikiran, mana duduk diri, consciousness, kesedaran. Kalau dia keluarkan sekumpulan sel sini, masih dapat fikir. Keluarkan sekumpulan sel sana, masih dapat fikir. Hampir keluarkan semua. Dia masih ada ingatan. Ya, ada orang kata dia sentuh sini sikit, dia ingat ini naik balik. Sana sebenarnya tak jelas. Saya punya kaji, tak payah saya jadi ahli saintis, tak payah saya buat research, kita baca research orang. Tapi yang penting fikir itu. Ya. Contoh saya bagi. Ya. Kalau fikir tentang benda yang nyata, ini satu sudu, senang nak bicara. Dek, ini sudu. Bukan, ini gapur. No, ini spoon. Boleh bergaduh, tapi ada benda nak tengok. Sudu. Sudu buat dari apa? Ini apa? Plastik. Ini besi. Besi apa? Logam apa? Semua boleh dikaji. Semua boleh dibincang slow-slow. Kita boleh sampai faham apa benda ini barang. Oh ya. Tegur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tegur? Faiz Omar. Top satu viewer. Hantar satu ros. Terima kasih. Nidresh. Hai bang. Halo. Dari mana? So abang sini
Apa Islam ke? Saufi Hafizi. Okeylah. Kira Islam lah. Tapi sebenarnya takrif Islam ni luas. Macam kita kata tunduk. Saudara tunduk ke pencipta. Itu ya saya. Saya tunduk. Terpaksa tunduk. Kita bangun solat. Kita kena tunduk sujud ke bumi. Apakah awak tahu ke apa awak tunduk? Awak berani ke? Ini semua main fikir. Okey? Ini semua main fikir. Walaupun ada orang, dia nafikan. Dia kata, aku dah tahu kebenaran. Seolah dia tak lalui fikir. Macam kita tengok Quran. Tengok Quran ni seolah dia tak lalu lidah Nabi. Lidah Nabi ni makhluk. Hadis. Dia orang tanya, Quran ni makhluk ke qadhib? Tak pernah dibincang zaman Nabi. Tak pernah dibincang zaman sahabat dan tabi'in. Tapi sekarang ni semua orang bincang bergaduh dan bunuh-bunuhan. Wasabi, Sunni, Mu'tazilah, Khawarij. Semua timbul. Zaman Nabi tak ada orang tanya. Depan orang tak tanya. Nanti depan Allah, apa orang nak tanya? Buya Syakur ditanya. Apa Buya Syakur nak tanya kalau jumpa Malaikat Jibril ke Nabi Khidir? Dia jawab, saya nak tanya satu aja. Akhirnya saya pergi syurga atau neraka, senang aja. Apa nak tanya? Kalau depan Allah, saya rasa saya tak akan berdepan dengan Allah kerana tidak ada dua. Allah tu ahad. Itu saya punya. Tapi katakan you boleh berdepan dengan Allah. Tentu saya banyak soalan nak tanya. Kenapalah aku dilahirkan? Kenapa aku lahirkan handsome macam ini? Tapi sebenarnya apa yang aku akan minta ialah ilmu. Setiap kali saya sujud, saya minta Allah berikanlah saya ilmu. Tak tahulah nama itu ilmu laduni ke apa. Tapi saya nak ilmu. Saya nak tahu. Syaitan membuat ilmu. Tapi berikan ilmu yang manfaat. Apa maksud manfaat? Ini benda semua subjektif. So, balik pada fikir. Asalnya kamu nak fikir sesuatu, kamu kena lihat. Okay, you lihat. Bagaimana kalau benda ni tak ada? Atom. Konsep. Allah. Allah tu konsep. Kerana Allah is Allah. Tapi untuk memikir atas dia, itu konsep. Saya programmer, jadi saya tahu bahasa programming. Tentu kita nak programkan satu sudu. Sudu tu tak ada. Awak carilah dalam komputer macam mana pun. Awak tak boleh wujudkan sudu. Itu sebab artificial intelligence adalah artificial dan tak boleh lawan intelligent. Apa tu intelligent? Menurut menurut siapa tu? Yang masuk Michio Kaku kata, robot yang paling cerdik sepandai cockroach saja. Sepandai lipas. Tahu tak, robot paling hebat dalam dunia hari ini, dia sepandai lipas. Lipas lagi pandai. Nak sepandai monyet, tak boleh. Nak sepandai manusia, tak boleh. Kerana kita sendiri sedar, you check balik you punya kepandaian. Kepandaian kamu ni ada ego. Boleh pilih. Boleh merajuk. Boleh macam-macam perasaan. Macam mana robot nak buat macam tu? Main catur memanglah robot komputer kalahkan kita. Pasal catur tu diskrit. Semua gerakan dia sudah dikira. Tapi berfikir, bercakap macam ni. Berperasaan. Dia ni, ada rasa hati kan. Ada emosi. Emosi tak boleh diprogramkan. Programkan komputer. Rasa sedih. Cuba terangkan macam mana sedih. Aku sedih lah kehilangan sesuatu. Atau aku depresi lah. Aku tak tahu apa nak buat. Bagi dia benda buat. Hilang. Bolehkah robot kata, aku bosan lah. Aku tak nak keluar. Aku duduk rumah. Tak boleh kan? Waalaikumsalam. Bitlis. Okey. Bang Apek, lama saya tak tengok sihat ke? Alhamdulillah saya sihat. Oh, lama tak tengok. Hari-hari saya live. Mungkin tak ada notification. Best dan puas hari tu Apek terangkan soal COVID-19 bab-bab SOP kat dalam YouTube. Oh, itu yalah, itu bab-bab itu popular. Tapi sebenarnya diri saya ialah mengenai bab-bab ini. Tafakur. Mengenai perjalanan diri. Mengenai apa tu tujuan hidup kita. Dan cuma kebetulan berdepan dengan PKP dan kebodohan. Manusia, saya tak cakap siapa. Mungkin pro-vax, mungkin anti-vax, mungkin orang tengah, mungkin orang buat tak tahu. Tapi saya tengok ada beberapa perkara, pelik lah. So kita bertanya lah. Ini kita guna fikir. Tapi ada orang kata, tak boleh fikir, tak boleh. Atau dia cuba takutkan kita berfikir. Kalau awak fikir lah, awak mati lah. Mana boleh. Kalau kita tak fikir pun mati. Baik kita berfikir. Tapi jangan panik.
Ya? Tapi orang yang melarang berfikir ni tak baik. Tengok ni, anjing. Boleh dengar anjing jiran lah. Dia simpan anjing. Untuk keselamatan. Jadi kita jangan marah. Dan anjing tu, dia sudah diprogramkan. Allah sudah programkan dia. Dia tengok orang lain datang, dia mesti ada fungsi dia. Boleh jadi anjing kebun, sebagainya. Jadi, fikir ini tak berapa popular. Tak ada orang viralkan sangat saya punya video ini. Tapi saya setiap subuh, setiap tahajud, saya tergerak hati dan saya nak kongsi. Dan saya terbaca, saya terlihat, terdengar lagu tadi, cantiknya, tertimbul perasaan. Perasaan yang ingin sangat nak berkongsi. Jadi pagi ni saya nak kongsi. Kena fikir bagaimana kalau benda itu ada, kita dapat fikir lebih nyata, lebih saintifik, lebih matematikal. Bagaimana kalau benda itu tak ada? Macam pandemik COVID ni, palsu ke apa, senang nak fikir. Data. Tapi tentang Allah payah nak fikir. Terus terang saya cakap, ada orang kata senang, kenal diri, kenal. Itu retorik. Dan banyak orang kita, ego kita, nak memandai. Terus terang saya cakap, Apek dah tua, tak adalah se-ego sangat lah. Kalau budak lagi pun semua orang budak-budak. Adik-beradik saya lagi muda lah saya. Alhamdulillah saya lebih banyak pengalaman, berjalan, luas pandangan. Jadi saya boleh tengok perangai orang. Saya tengok, dek, kalau saya nak nasihati dia, kalau dia tak degil sangat, dek, sudahlah dek. Sudahlah, marilah kita, selawat lah. Apa lagi dek? Istighfar. Ini banyak orang kita. Yalah, muda, dia semangat tau. Dalam kitab Quran pun semangat. Nabi Musa semangat. Akulah paling mengenal. Allah pertemukan dia dengan Nabi Khidir misalnya. Nabi Ibrahim, dia kata, kau aku tahu ini matahari ini Tuhan. Bulan ini Tuhan. Dialog. Nabi Ibrahim yang kaum dia dengan Allah. Akhirnya cari yang kekal abadi. Begitu juga diri kita. Mula sekali kita ni nak tunjuk pandai. Aku bangsa keturunan. Sekian. Ya. Aku Tiongkok lahir. Wo shi hua ren. Wo shi Chongguo lai. Ada kung fu semua. Jadi sampai bila nak tunjuk silap mata anda. Akhirnya dia balik pada fikir yang nyata. Fikir konsep. Siapa kamu? Jumpa diri pun tak dapat. Semua kata, mesti kenal diri untuk kenal Allah. Mesti ada guru. Guru siapa? Siapa diri gurumu? Guru ajar apa? Mursyid itu apa? Mengajar diri itu kat mana? Guru nanti lempang. Selalu saya tengok guru banyak garang tau. Banyak guru marah-marah. Betul tak? Guru agama saya tengok marah pun ada. Guru silat dengan marah ada. Guru memanah, memekik-mekik pun ada. Guru berenang lagi. Jerit-jerit pun ada. Saya tahu. Guru badminton marah. Semua guru marah. Kalau panggil aku pun, aku akan marah juga. Kerana apa? Siapa yang kita didik? Nafsu siapa yang kita didik? Aku boleh didik sendiri. Tak timbul soalan kamu ada guru ke tidak ke apa ke. Dia mesti mula dengan fikir. Dan fikir ini pada sendiri. You yourself have to think. Okay. Tak apa. Yang penting kita sama kongsi ilmu. Syukur Apek. Terima kasih. Saya dah turn on notification Apek. InsyaAllah ada rezeki nanti saya boleh join lah. Boleh. Saudara bagilah. Boleh. Saya tak ada problem. Boleh bagi latar belakang, introduce pun boleh juga. Sama-sama, masing-masing sila perkenalkan diri masing-masing. Ada bagus juga. Tapi nak tahu macam mana nak record ni. Selalu dia post record tapi saya nak juga runtime record. Tapi tak apa, kita belajar. Jadi bila fikir tentang konsep, benda yang tak ada. Suka tak suka, dia mesti sandarkan fikir. Tak boleh kata, ini sudah yakin, aku dah sampai. Habis macam mana awak sampai sini? Awak naik basikal ke, naik bas? Tak ada, aku tak sampai. Ada orang macam tu. You mesti tahu, dalam destinasi ada journey. Ya, ada diri. Ada orang cakap seolah journey tu tak ada. Aku dah sampai. Yelah, sekarang aku nak tahu macam mana awak sampai kerana aku pun nak sampai. Jadi, kenapa sombong saya nak tanya? Kenapa manusia nak sombong? Kadang-kadang cantik sikit dia sombong. Handsome sikit, macam Apek dia dah sombong. Apek mana dah sombong? Apek tak dah sombong. Sombong buat apa? Ada orang sombong lah. Maaf cakap, saya pernah sombong.
Sombong seketika ialah bodoh lah, kata bodoh sombong. Orang sombong ni tak lama dah. Dia dah sombong sampai mana? Dia dah sombong sampai mana? Dia cakap, cik, aku belagak. You belagak seorang diri je. You syok sendiri, orang pandang. Kan? Lama-lama awak tersedar lah. Tersedar lah sombong sampai mana. Dan apa tujuan nak sombong? Ya, ini semua fikir. Jadi fikir ni dapat menyedarkan diri. Muhasabah. Ya? Jadi Allah bagikan kamu sunyi, Allah bagi kamu susah supaya awak tak sombong. Orang kalau senang je, tak ada susah, tak pernah susah hati. Susah dia nak sedar. Jadi kita semua ada susah. Betul tak? EPF tak boleh keluar susah. Nak line up pergi McDonald drive-thru punya panjang, Starbucks punya panjang, susah juga duduk. Kalau ada kawan memang tak apa, tapi semua main phone. Main phone pun susah, kredit. Kredit macam mana? Sebulan 50-60 ringgit tau. Saya punya phone punya U-Mobile punya charges. Jadi, kena bayar lah. Siapa nak bayar? Mak, bapak. Bila dah ada gaji semua, mak bapak tinggal kat rumah, mak bapak pula tanya. Dik, nak, top up nak. Kredit. Sebulan 50-60 ringgit. Lepas tu sewa rumah, sewa bilik, kurang-kurang 300. Okeylah 500 lah, be real lah. Kalau dia dah kahwin, 1,000 lah. Elektrik, air. Lepas tu, nafkah isteri, nafkah anak, persiapan untuk kelahiran, okeylah, lahir cara bidan lah, gentle birth. GB lah, gentle birth. Tapi kena prepare bidan juga, RM500, RM1,000 pelajaran. Kena siapkan benda, air ke, peralatan ke, perkakas ke, kebersihan ke. Ya. So sebulan orang belanja 3,000. Kos saya 1,000 ke 2,000 lah saya. 1,000 ke 2,000. Pendapatan Alhamdulillah, tapi saya pakai komputer, saya boleh dapat 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 26,000 sebelum Covid ni. Jadi Alhamdulillah, jadi saya ambil masa ni ziarah kawan. Ziarah sahabat, ziarah jamaah. Cuba bantu mana saya mampu. Orang kata buat baik kepada saya. Bukan macam ABU lah. ABU tinggi lah makam dia. Saya buat apa yang saya boleh. Saya terbantu orang. Tapi saya suka ajak orang berfikir. Saya tak suka bagi seorang seekor ikan. Dia dapat seekor ikan, dia mungkin kenyang sekejap. Kita nak dia sentiasa dia tahu. Jadi kepada saya, jalannya fikir. Dalam Quran suruh kita fikir. Tapi Quran suruh kita fikir. Kita besar lahir saja sudah ini main fikir. Apa masalah pun, you nak kahwin dengan siapa pun, you kena fikir. Solat istikharah juga. Solat hajat juga. Tapi ini otak kena pakai lah. Kena fikir benda. Saya kahwin dengan dia ni, ada dah selesai masalah saya. Ya. Bukan you fikir dia, aku sayang kamu unconditional love. No such thing lah, babe. Akong mau cakap sama lu. Akong ialah saya ada cucu Jerman. Akong mau cakap sama lu. Akong mau cakap sama. No such thing lu sayang orang. Aku sayang kau. Itu idealisme budak-budak Cinderella. Engkau lah kami akan live forever. Apa? And love each other. And live happily ever after. Itu cerita dongeng bang. Halo sis. Itu cerita dongeng. Masa lu kecil-kecil. Tu lu besar-besar sudah berjanggut. Masih fikir itu macam lah. We live happily ever after. Oh, mana aku punya soulmate. Soulmate ni konsep siapa? Kepada saya konsep syaitan. Syaitan kata, akulah hawamu. Hawa nafsu. Ya? Jadi, yang sebenarnya kita reality. Syekh Sufi saya kata Allah is real. Al-Haq. Bila kita zikir kan, Allah. Kita buang semua hijab. Hijab dunia, hijab halusinasi. Ini fikir ni, bantu hati, hakikat ni, untuk capai hakikat. Dia buang syariat bantu lindungi kamu daripada selain dari Allah. Syariat bantu anda dalam hakikat selain dari Allah. Marifat lah ya, kita hakikat marifat. Saya juga bincang hakikat dan syariat saja, kerana itulah Syekh Sufi saya ajar. Takat tu aja. Saya belajar separuh jalan. Jadi, awak nak cari lagi ke? Saya nak tanya. Awak nak cari lagi jalan ke? Tak puas hati. Bukan tak puas hati. Sudah selesai ke fikir yang ada ni? Siapa kau?
Selesai kau fikir. Nanti aku kerja, nanti aku makan roti canai makin gemuk. Diet lah sikit, babe. Makan sup tulang. Ni, tak lama apa akan jual ni. Okay, apa tengah siasat kopi Habatus Sauda dengan madu. Kopi Habatus Sauda dengan madu. Ya, sekarang kita boleh buat macam-macam. Minyak wangi. Kawan lah kawan yang buat. Itu ni saja yang saya masih lagi tengah siasat. Tak puas hati saya. Profesor Mustafa punya. Tapi saya nak cari ramuan yang suci. Waduh. Yang tak ada. Dia diri juga. Kena exercise. Kenalah. Kalau you makan saja sakit. You nak kena potong kaki. Sendiri fikir. Jadi, kita nak bahagia betul tak? Kita nak happy. Semua orang nak happy lah. Semua orang tak ada sadar punya. Dia buat tu kerana dia nak tunjuk. Tak kisahlah orang macam Sajat ke apa. Saya tengok orang share Sajat punya. Saya tertanya. Dia happy tak? Happy. Dia tengok Sajat tu macam happy. Tak tahulah. Saya bukan kawan dia. Kalau saya kawan dia. Saya duduk-duduk. Saya akan perhati bila saat dia serenung. Fikir apa tu? Awak happy ke tak happy? Come on lah admit. Saya pun tak happy. Saya cakap terus terang. Separuh hidup saya tak happy. Malah, separuh hidup saya rasa amat tak happy. Amat depresi. Amat tak puas hati. Saya tak puas hati. Saya tengok orang bincang mak kilo, saya tak puas hati. Saya tengok orang bincang pandemik palsu, saya tak puas hati. Saya tengok orang provek, aku tak puas hati. Aku tengok orang anti-vax, kerja akhir zaman, semua prek semua hilang. Saya baca Quran, tengok tak sama, saya pun tak puas hati. Hello babe, you nak lari mana? You anak panah, sebenarnya anak panah orang dah anggap suci tau. Orang ni suka pegang satu benda. Ini sunnah ni. You jangan soal saya lah. Ini sunnah. Kuda sunnah. Ada dalam hadis sahih. Ada dalam Quran ini anak panah. Zaman Nabi mana ada kereta kebal? Takkan kereta kebal masuk dalam. Tapi Allah kata dia tak tinggalkan sesuatu. Itu usul. Anak panah tu alat. Kan alat. Kata Nabi pegang sudu lah. Oh, ini simbolnya kenabian. Capal pun orang naik sampai atas dinding. Faham tak? Bukan saya pro wasabi. Kadang-kadang keterlaluan. Tapi semalam saya bincang dengan seorang wakil wasabi. Saya kata, kenapa nak haramkan Maulidah Rasul? Dia kata nanti akan. Dah 1444 tahun apa lagi akan. Setakat ni saya tengok Maulidah Rasul okey je. Tak ada orang angkat kavadi. Kalau angkat kavadi tu betul lah. Dia angkat patung ke. Masjid. Dah 1400 tahun apa ada dalam masjid. Cuma dikunci itu yang fasik oleh saya. Kalau nak cakap. Kadang-kadang kita fokus benda yang bukan-bukan lah. Benda yang betul-betul fasik. Kepada saya. Menutup masjid. Mengunci masjid. Atas alasan pun tak boleh kepada saya. Menahan orang. Kadang orang nak mati. Walaupun dia penuh dengan wabak. Dia nak pergi masjid. Nak cium lantai masjid. Sebagai simbol dekat rumah Allah. Untuk dia mati. Orang mati pergi gereja tau. You tengoklah Doomsday ke, Apocalypse ke, Armageddon ke, End of Days, akhir zaman. Sebenarnya akhir zaman dia berkonsep Kristian. Ini dia satu. Konsep Kristian, you tengok mereka. Mereka nak mati, mereka pergi gereja bersembayang. Kalau tutup gereja, macam mana kita nak pergi sembayang? Kalau tutup masjid, katakan dunia ni kiamat. Sebenarnya kiamat diri, bukan tamat. Tau? Tapi katakanlah, bukan kiamat lah. Kiamat bukan istilah betul. Kadang kena langgar komet lah. Tapi kalau kena langgar komet, musnah terus. Okey. Gempa bumi terjadi sangat lah. Bumi nak meretak lah. Atau matahari mengembang. Itu berjuta tahun akan datang lah. Tapi bumi tengah hancur ni. Ambil pun berjuta tahun nak hancur. Bukan besok akan hancur. Tak ada orang tahu besok akan hancur. Hanya Allah tahu. Walaupun komet datang, you tak boleh kira komet tu punya accurate. You tahu tak bumi berapa kecil? You tak nak tembak bumi berapa angkasa. Awak boleh miss. Setiap kali miss, nak kena. You cuba pergi tembak satu dot. Anak panah memang tak boleh. You pakai M16 ke, pakai yang semua sharpshooter ke. Dalam movie senang lah bang. Dalam movie senang. You kena jarak. Saya pernah melatih dalam tentera persekutuan. Ya? Ayah saya askar dulu, saya volunteer. Bukan senang tau. You nak accurate. Bukan senang you calculate. Mesti miss punya. Miss yang keadaan perfect. Jadi katakanlah bumi ni akan akhir lah. Okay, malam ni akan akhir lah. Semua duduk. Nak duduk mana saya nak tanya. Duduk dataran Merdeka. Duduk rumah. Semua akan keluar jalan raya. Kita akan mati ni. Katakan satu
Sebenarnya itu orang semua main anggap aja akhir zaman. Kiamat. Atau ikut ayat Quran. Ayat Quran kepada saya, ayat hakikat. Dia cerita bahagian alam jadi macam musnah. Manusia melupakan dirinya. Jadi sebenarnya tentang diri kamu kiamat. Diri kamu mati. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tu guru saya kata kiamat ialah hari engkau mati. Engkau kiam. Ya? Tapi tak apalah. Ini tasawuf ni tak payah. Saya tak suka mau. Kadang-kadang ego lah. Bila bincang ni. Aku tahu ni. Aku terbaca ni. Apek terbaca ni. Apek terikut guru ni. Apek khasyaf ni. Apek terbang sana. Tak ada guna lah. Action. Apek termimpi jubah. Tak guna. You cerita tak guna. Kalau betul pun. Apa guna saya nak tanya. Buya aku siuman tu dia cakap. Aku nak tahu besok aku syurga ke neraka. Itu fikir. Kerana fikir ni bukan boring tau. Dia deep. Tapi renunglah. Berfikirlah dengan baik. Sekian saja. Saya betul tu hanya Allah Maha mengetahui apapun yang bakal terjadi. Ya. Itu sebab tanda-tanda hari kiamat hadis itu perlu diperiksa semula. Ada hadis katakan kiamat berlaku pada hari Jumaat. Saya tolak terus kerana berlanggar dengan ayat tadi. Saya tolak terus. Kerana Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday tak ada kiamat lah. Saya relax. Dia bukan kiamat hari ini bukan Jumaat. Itu perkataan yang berat, bodoh, tak bersandarkan ayat nas Quran. Dan banyak orang sekarang dah tertepikan ayat Quran. Dia anggap hadis sahih lebih tinggi dari Quran. Subhanallah. Hentikan. Taubatlah. Tawwabur Rahim. Kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada Rasul. Okey? Rasul maksudnya Rasul Allah. Semua Allah. Okey? La ilaha illallah. Makam Quran ini hadis tak ada. Hadis ada makam sahih. Hasan nampak. Daif. Palsu munkar. Macam-macam lah. Quran tak ada makam tu. Quran aku yakin. Huda. Furqan. Mizan. Nur. Hikmah. Banyak. Banyak. Sirat. Macam-macam. Sekinah. Allah. Kalamullah. Tinggi ya. So, saya rasa sedih lah. Kenapa nak sedih? Allah tak perlu pertahankan. Okeylah. Saya rasa sayu. Tak payah nak rasa sayu. Kita kongsi dengan nada yang gembira. Fikiran yang sihat. Tapi kalau cakapan kita ada racun, Syekh Sufi saya kata ada racun, hati kamu ada racun. Kamulah racun. Ya? Kalau kamu tak boleh bicara dengan siuman, Assalamualaikum. Kamu cakap bumi lepeh, tak apa. Awak cakap bumi lepeh, saya boleh duduk anda. Minum kopi, berbicara. Tapi bila bicara kamu sampai ada mak kilau punya turun itu, yang tak baik, yang baik punya tak apa. You cerita mak kilau dengan siuman, tak apa. Bila saya kata ada pendahakan ni, it's not push. Awak ni anti. Allahu Akbar. Saya pernah bincang dengan banyak grup lah. Sekarang yang paling fanatik saya. Grup kita lah, paling taksub. Tak fikir lagi. Awak fikir awak masuk neraka. Siapa cakap? Siapa cakap? Awak fikir macam mana? Habis awak fikir betul lah. Saya fikir tak betul lah. Tengok. Bagaimana kalau awak betul, aku tak betul? Boleh ke? Mesti kalau aku bersandarkan ayat. Kita bersandarkan ayat juga. Tak. Tapi anda bersandarkan marah. Emosional. Ini monolog boleh lah. Ini saya sekadar nak bagi kita renung. Dan tinggalkanlah ni benda-benda bergaduh. Carilah ilmu. Kita masing-masing cari ilmu. Berkongsi ilmu. Sekarang saya tak habis-habis baca tahafud. Lepas ni mungkin saya dah baca Fusus Al-Hikam. Sikit. Ibn Arabi. Saya dulu baca Al-Hikam. Ibn Atta'ila. Dulu saya baca Ihya Ulumuddin. Riyadus Salihin. Hadis 40 Imam Nawawi. Saya baca pemikiran orientalis. Saya baca Asbabun Nuzul. Saya ada tu guru. Saya pergi zikir. Zikir 10,000 kali. La ilaha illallah 5 jam. 10,000 kali Allah 2,5 jam. Allah. Panjang ya. Allah. Okey. Pakai spek dan baca komen dulu. Yalah. Kena pakai lah. Dah tua. Apek saya gerak dulu baik-baik. Ada terkasar bahasa. Baik. Ini acara sopan ni nak sama-sama maaf ya. Okey. Sekian sajalah saya nak sampaikan sini. Lepas ini saya akan upload ke YouTube. YouTube saya Cina Apek Redon.
Sekian saja. Rabbana atina lana min ladunka rahmah wa hiya lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.